Sesungguhnya hidup ni adalah tentang kesabaran. Dan saya yakin kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Dunia akan kejar kita, lambat dan cepat je. Sebab tu sabar tu bukan sehari dua. Sebab ibarat kalau macam kita tengok bangunan bersejarah dalam dunia ni kan, Colosseum di Itali, di Rom Itali ni contohnya, penonton dan Izzati. Untuk membina satu bangunan yang bersejarah, monumen yang terkenal dunia tu memakan masa ratusan tahun untuk siap, berpuluh tahun hingga ke ratusan tahun untuk siap. Jadi untuk menghancurkan tu hanya sekelip mata. Jadi saya rasa saya mengibaratkan diri saya ni macam pasir yang duduk dan tiram dalam lautan untuk dipolis menjadi diamond, belian yang sangat berkilau dan berharga dan tak tersinar pun walau dicurah lumpur dan pasir. Sabar tu kena ada, dan apa pun yang nak dibuat oleh kepada mereka yang menonton saat ini, terutama yang remaja yang masih muda lagi, yakinlah walaupun kita ada impian yang sebesar mana pun, yang pertama tolong jangan gadai prinsip kita. Yakin Allah menyusun hidup kita dengan sangat baik kalau kita jaga Allah dulu. InsyaAllah. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Assalamualaikum guys. Kembali lagi kita bersama saya, host anda Izzati Zakaria, macam biasa dalam rancangan podcast khas Radio IKIM, Sit and Seek. Apa kita punya tagline? Tagline kita adalah diskusi bulat, merenung hikmah. Hikmah apa yang kita akan gali hari ini sebenarnya? Hari ini kita bersama dengan panel ataupun penyampai Radio IKIM sendiri yang sangat-sangat orang kata selalu dapat komen-komen, oh merdunya suara, tak pernah nampak kan. Saya bersama dengan DJ Siti kita. Assalamualaikum. Segmen Aspirasi. Assalamualaikum Kak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke hari ni? Luar biasa, ceria, tak sabar nak berkongsi sebenarnya. Tak sabar. Wow, itulah kita sangat-sangat kita kata ada telepati yang sangat tinggi sebab kita punya colour matching hari ni. Tak plan pun. Itulah dia orang kata chemistry yang tinggi. Gitu. Okey. Untuk hari ni kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, kita akan berbincang bersama-sama. Tak adalah berbincang sangat, kita nak bercerita sebenarnya. Nak kongsi. Sebab ramai sangat yang tak kenal di Siti ni. Memang saya minta untuk jarang keluar. Orang semua kata bila kita buat konten dengan DJ Siti, semua kata oh merdunya suara macam ni ke rupa DJ Siti, cantiknya. Macam tu. Jadi hari ni topik hari ini adalah daripada stesen TV ke stesen TV. Stesen TV ke stesen TV. Kenapa ada dua kali stesen TV tu? Kita nak tahu hari ni lah. Okay. So DJ Siti mungkin boleh cerita sejak bila berkecimpung dalam media, dunia industri media ni, memang minat ke ataupun dulu ambil course lain, sekarang course lain? Cuba cerita sikit lah. Baik, menarik soalan tu Izzati. Dan cerita ni memang tak pernah diceritakan kat mana-mana pun. Kalau tak ada rancangan ni khas eksklusif saya kongsikan dengan CNC kita ni. So ini berharga lah. Berharga. Mahal. Siapa yang dengar je boleh tahu. Ya, betul. Okey, saya bermula dalam penyiaran. Tajuk kita pun dari stesen TV ke stesen TV. Tapi kenapa kerja kat stesen radio? Betul soalannya. Saya nak tanya juga tu. Okey, saya bermula seawal umur 16 tahun lagi tahu Izzati. Wow. 16 tahun tingkatan 4 masa tu bermula berkecimpung terlibat dalam dunia penyiaran ni. Okey. Masa tu 16 tahun ada iklan kat TV ni. Iklan menjadi ahli kelab bakat, pencarian kelab bakat TV pendidikan BTP, bertempat di Bukit Kiara. So jadinya saya pun kata minat lama adik iklan, jom kita pergi. So kita pun plan family semua, kita pergi ke Kuala Lumpur dari Pahang. Menyertai kelab bakat TV pendidikan BTP. Dan setiap hari Sabtu dan Ahad memang saya ulang-alik lah dari Pahang ke Kuala Lumpur. Sebab setiap satu Ahad di Kelab Bakat TV Pendidikan BTP ada aktiviti macam-macam. Aktiviti pengacaraan, pembaca berita, mencungkil bakat cilik lah. Alright. So jadi seawal sehijau tu je, umur 16 tahun tu, alhamdulillah dah bergelar seorang pengacara TV. Dan saya bangga sangat tahu Izzati para penonton, sebab bayangkan SPM pun tak ambil lagi, tapi dah membina kejaya, impian yang nak jadi pengacara tu tercapai.
Jadi seawal 16 tahun dah saya berpeluang interview orang hebat atau insan hebat. Siapa tahu. Pertama sekali yang saya interview masa tu Allahyarham Profesor Engku Aziz. Masya Allah. Kedua juga saya pernah interview Datuk Seri Jamil Baharom. Masa tu beliau belum lagi jadi menteri, masih lagi dikagat di tentera. Kagat, okey tahu. Ya, itu antara tetamu hebat yang saya rasa macam tak sangka umur 16 tahun boleh interview orang hebat macam tu. Okey, saya pun tak sangka saya duduk sebelah orang yang hebat. Masya Allah. Saya rasa saya nak larilah, saya nak tukar moderator. Banyak cerita lagi ni. Banyak cerita lagi, okey. Lepas, umur 16 tahun dan 17 tahun, 16 dan 17 ya, tingkatan 4 dan tingkatan 5, 2 tahun tu ulang alik ke KL untuk kita beraktif di Kelab Bakat TV Pendidikan. Tapi sekarang ni dah tak ada dah kelab tu. Tempat semua dah besar-besar lagi. Betul. Sekarang dah ada bintang kecil lah, idola kecil. Ada lain pula. Lain pula style dia. Betul. Okey, lepas habis SPM, okey, saya pun sementara nak tunggu keputusan pergi menyertai banyak uji bakat kat TV. Kiranya memang betul DJ Siti memang minat. Memang minat. Memang aku nak masuk TV. Aku nak masuk macam mana pun tak kira. Memang nak juga keluar TV. Okay. Seawal darjah 6, memang suka cakap depan cermin. Sorang-sorang. Itu tips dia. Minat tu dekat situ. Yes. Betul. Kita kena build out kita punya minat kan. Ya. Okey, lepas tu habis SPM, saya pergi pantang dengar mana-mana iklan di stesen TV. Memang saya akan pergi pencarian uji bakat sebagai pengacara dan pembaca berita. Okey. Terus naik ulang-alik. Memang penat tu memang tak rasa pun sebab mengejar cita-cita sebenarnya. Okay. Betul. Lepas tu semua stesen TV yang saya pergi tu tak dapat. Dia kata okey, uji bakat semua lepas, temuruga pun lepas, lepas semua. Boleh buat casting pun lepas. Tapi last kali boleh buka tudung tak? Itu yang buat saya tak lepas. Sebab zaman saya tu Izzati, memang peluang untuk yang pakai tudung untuk ke TV sangat limited. Dan saya rasa hampir tak ada zaman tu. Macam tahun berapa tu? Itu tahun sekitar awal 90-an. Bukan, awal 2000. Mesti orang boleh teka umur saya berapa kan. Jadi masa tu, ketika tu zaman yang bertudung ke TV memang hampir tiada. Jadi syaratnya kalau nak keluar TV boleh buka tudung. Tapi saya ada prinsip saya, memang daripada dulu memang dari kecil bertudung. So tak apalah, saya kata bukan rezeki lagi nak keluar TV. Tak apa, saya yakin kalau rezeki saya ke TV, lambat dan cepat je. Okey. Kalau kita jaga hak Allah kan, betul. Allah jaga kita. Pandailah Allah susun nanti. Betul. Jadi memang fresh lah kan, kita penat lelah ke KL. Memang tak ada stesen TV yang tak pergi. TV 1 pergi, TV 3 pun pergi. Dah pergi ke stesen TV, segala uji bakat pun pergi, pengacara, uji bakat pengacara dan macam-macam rancangan. Bukan 1-2 punya uji bakat ni, banyak ni. Okey. Lepas tu result pun keluar. Result SPM keluar. Dan lepas result keluar, saya pun tadi dah minta uji bakat jadi pengacara TV dan pembaca berita, tak dapat sebab kerana bertudung. Sekarang alhamdulillah ya, senang kan, ramai yang bertudung di kaca TV. Setuju. Okey, dan lepas SPM, tadi nak minta TV tak dapat, saya masuk pertandingan Gadis Metro. Pertandingan Gadis Metro tu what? Pertandingan tu mencari IQ, bakat dan personality. Okey. Dia macam rancangan apa, Nona tu macam juga Nona ke? lah, macam tapi dia lagi awal lah kan. Lagi senior. Gadis Metro tu. Itu tahun 2007, 2008 macam tu. Okey. So ramai yang terpilih. Dan nasib baik masa tu ramai yang pakai tudung juga. So peluang nak pergi akhir tu InsyaAllah cerah. Jadi ramai yang minta. Saya alhamdulillah terpilih menjadi 10 finalis peringkat akhir. Dan memang masa undian mingguan tu, memang bangga lah kan kita masa tu lepas SPM kan, keluar surat khabar orang kampung, keluar surat khabar. Memang segala paper cutting yang saya keluar tu saya kerat simpan. Memang ada file khas semua. InsyaAllah. Mungkinlah sebab itu kita beri sejarah kan pencapaian kita, our milestone. Okay, so memang bangganya lah umur. Bangga orang kampung. Umur 17 tahun, 18 tahun mungkin dah keluar surat khabar dah. Bangga orang kampung. Ada orang kampung DJ Siti ke kat sini? Faham. Boleh flex sikit. Lepas tu
Okay, bila peringkat akhir 10 yang terpilih, so saya tak jadi juara sebab beza markah dengan juara tu 2 je. Sebab dia mix Mat Salleh. Oh, kiranya DJ Siti yang kedua. Naik Johan lah. Kita main Naik Johan ke? Naik Johan. Hebat tu markah je. Tapi tak apa, yang penting pada saya ialah saya melalui pengalaman tu. Tapi Naik Johan pun dah kira sangat-sangat, kita kata hebat lah. Boleh lah. Jadi saya bersama dengan Naik Johan, Gadis Metro. Ya. Gadis Metro tu ada berapa CD tu? Satu Sekali tu je. Masya Allah. Saya sekerdil ya kat sini. Saya bukan gadis Metro atau saya hanya gadis selayang saja. InsyaAllah. Okay. Makan menginau tu nanti. InsyaAllah. Habis gadis Metro tu, okay, kita pun dapat tawaran universiti. Tapi masa tu saya tolak universiti tu sebab dapat kursus yang tak minat. Saya kata dengan mak ayah saya, mak abah tak nak pergi kat U tu sebab dia bagi saya business studies. Saya kata saya nak keluar TV. So kita cari kursus apa yang boleh membolehkan saya keluar TV. So minat penyiaran. So nama kursus tu ialah penyiaran, broadcasting. So zaman tu Izzati, yang paling terkenal sekali buat penyiaran ni siapa tahu? Akademi TV3. So kita masuk Akademi TV3 belajar broadcasting, penyiaran. Okay. Lepas dah belajar penyiaran tu, keputusan pun keluar. Sementara dapat kerja, menganggur 7 tahun. 7 tahun tak nak anggur. Okay, 7 tahun. Lama juga. 7 bulan. 7 tahun lama. 7 bulan. 7 bulan ya. Tak nak manggur. Dan dalam masa menanam manggur tu, masih lagi saya balik pada rutin yang sebelum tu, pergi ke banyak interview jumpa kat sana sini. So tak ada rezeki lagi. Okay. Lepas tu, sementara nak tunggu kerja, minta banyak tempat. Okay, minta stesen TV tadi tak dapat kan? Okay. Saya pergi interview jadi pramugari stewardess. Syarikat penerbangan mana tu? Airline mana tu? Airlines. Wow. Dan itu pun sebenarnya secara tak sengaja. Kebetulan saya berkunjung masa tu ke Kuantan, rumah siapa, rumah saudara, ke jalan-jalan. Tiba-tiba nampak iklan ada uji bakat. So esok kita pergilah. Okay. So lepas, saya pun tak sangka saya lepas. Masya Allah. Dah cukup package lah. Mungkin tengok dah cukup semua kriteria yang dia nak, dia terima. Ya. Tapi soalan terakhir daripada para penemuduga, juri, buka tudung tak? So saya pun waktu tu pun masih lagi dia nak yang free hair. Jadi saya lepaskan peluang untuk baca berita sebab kena buka tudung. Saya lepaskan pengacara TV sebab tak nak buka tudung. Dan lepaskan juga peluang untuk jadi pramugari sebab nak kena buka tudung. Okay, tak apa. Okay, saya tetap lagi dengan prinsip di situ lah. Okay. Dah ada semangat tu buku-buku lagi. Saya kata satu hari nanti saya mesti keluar TV. Tak kira. Okay. Jadi lepas dah dapat minta pramugari tu tak dapat. Dan saya pun satu hari kakak saya tengah mengadap komputer, tiba-tiba iklan IKIM keluar. Sedangkan dia pun tak tahu IKIM tu apa. Waktu tu tiba-tiba dia balik, dia kata pergilah minta kerja. Ada kerja kosong kat Radio IKIM. Radio IKIM? Radio IKIM tu apa? Saya pun memang tak pernah dengar. IKIM dari IKIM. Faham. Okay, jadinya saya pun pergi CC. Zaman tu zaman terkenal dengan CC. Cyber Cafe. Sekarang ada lagi ke Zaci? Sekarang ada lagi. Tak sebanyak dulu. Mungkin tak sebanyak dulu. Kita masa tu RM2 kot sejam kot CC. Sekarang mungkin dah mahal lah. Dah mahal. Okay. So pergilah CC search. Macam mana nak cari iklan tu? Kakak saya tu pun masa tu tengok dia sekali lalu je. Lepas tu dia hilang. Jadi saya macam tawakal saya katakan. Tiba-tiba jumpa. Saya type lah IKIM, Radio IKIM keluar. Ada iklan untuk menjadi penyampai radio masa tu. Dan menerbitkan rancangan. Kita pun minta lah. Minta. Jadi masa interview tu 165 orang yang minta jawatan tu. Shortlisted 5 orang yang dipanggil interview. Akhir 5 orang. So saya Alhamdulillah yang antara yang 5 tu. Dan daripada 5 orang tu nak seorang je. Bayangkan 165 orang yang minta nak seorang je. So rezeki saya dapatlah jawatan tu. Jawatan saya terlibat IKIM kan. Sekarang saya dah boleh connect the dot. Kenapa tajuk kita hari ini dari station TV ke station TV kan. Saya harap para penonton dekat luar sana dah boleh connect the dot. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita sambung lagi
dot yang tidak berjawab tu lah. Persoalan yang macam mana? Dapat ke tak? Pergi keluar TV. Betul. Yes. Okay, jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda. Kita akan, jangan lupa, kita akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1 tengah hari di podcast YouTube channel, di Spotify dan juga di Facebook page. InsyaAllah kita akan kembali lagi bersiaran selepas ini bersama dengan DJ Siti untuk kita tahu macam mana DJ Siti boleh survive daripada stesen TV ke stesen TV. Kembali lagi selepas ini. Welcome back guys. Kita masih lagi bersama saya Izzati Zakaria dan juga DJ Siti. Tadi kita dah sembang berkenaan dengan macam mana perjalanan journey DJ Siti yang sangat-sangat berkobar semangatnya untuk menjadi pengacara TV kan. Apa-apa pun mesti nak masuk TV, betul tak? Nah, itu impian DJ Siti yang telah pun dipasang sejak daripada bangku sekolah lagi. Masya-Allah, hebat. Dan kita dah dengar juga DJ Siti cakap tadi, DJ Siti dah tolak jadi pengacara, tolak jadi stewardess, jadi pramugari disebabkan kena buka tudung. Dan akhirnya dapat menjadi penyampai dan penerbit di Radio IKIM. Jadi cuba DJ Siti ceritakan sikit. Apa perasaan, apa yang DJ Siti buat yang mungkin orang tak tahu kan waktu mula-mula. Orang nampak di konti dengan suara je. Betul. Sebenarnya saya orang yang santai juga. Kan? Yang bersahaja. Betul. Tak pun sangat pun. Boleh gurau, boleh sembang. Okay. Bila dah dapat kerja di Radio IKIM, tentu orang nak tahu Siti kata macam mana pun dia nak keluar TV sebelum dia mati. Nak juga pencara sekalipun. Dapat ke tidak? Masuk radio. So macam mana penerimaan? Okay. Jadi bila dah segala usaha saya tadi tu yang bertahun-tahun, panjat stesen TV, dari stesen TV ke stesen TV, pergi juga ke airline, Mars Airline, tak dapat juga. Bila dapat, saya pun macam terkejut daripada 165 orang yang dipilih, dan daripada 5 tu nak seorang je jawatan kosong di Radio IKIM masa tu. Yang ni cerita yang 19 tahun lalu. Lama dah saya kat Radio IKIM ni. So bila dah dapat kerja, sebulan 2. Lepas interview tu, sebulan lepas tu terus ada staff IKIM call, katanya hello, saya daripada IKIM, jadi nak jemput Siti terpilih. Alhamdulillah. Saya pun kerja di IKIM dan surprise-nya apa tahu Izzati, bila dah sebulan 2 kerja di IKIM, tiba-tiba tu takdir Allah tu kan, memang Allah susun, miracle sangat. Tiba-tiba dalam sebulan 2 lepas saya kerja di Radio IKIM, dapat call daripada TV3, penerbit rancangan Nona. Masya Allah. Dan saya ni kalau nombor tak kenal susah nak angkat, tapi macam angkat lah. Insting tu kata angkat. Angkat. So dia kata, hello, saya daripada TV3, penerbit rancangan Nona. Okay. Memang excited dah. Dapat ke? So dapat. So dia kata saya, TV3 memilih Siti sebab dia kata hari tu ada interview untuk pengacaraan. Jadi kita pilih nak buat rancangan Nona. Tapi syarat dia, saya kena pergi kursus yang agak lama. Saya, ya Allah, masa tu Kak Izzati, perasaan memang berbelah-belah sangat. Itulah impian saya. Tapi kat sana saya rasa di awal-awal tu mungkin kontrak. Saya rasa saya tidak diserapkan sebagai staf tetap TV3. So di IKIM memang tetap. Tapi impian saya di situ. Sini pun impian juga. Dua-dua impian. Macam mana confusing. Ya, memang ya Allah sangat rumit lah. Dekat dia bagi masa seminggu. Saya fikir. Dia kata dia boleh tunggu seminggu. So lepas seminggu saya dah fikir sedalam-dalamnya. Maka saya lepaskan sebab lepaskan yang pengacara Nona punya kerjaya tu kerana dia nak saya waktu siang hari ni berkursus di TV. Jadi tak boleh sebab tak boleh kat dengan radio. Nak kena on air, nak terbitkan rancangan. Jadi saya kata tak apalah. Betul. Saya lepaskan Nona. Masya Allah. Yang menjadi impian daripada sekolah. Daripada sekolah lagi. Jadi saya lepaskan Nona. Ditakdirkan Allah lagi pun dengan tiba-tiba. Tiba-tiba lagi. Itulah Allah tu sebaik-baik perancang. Betul-betul.
tahun kedua bila saya dah bekerja di Radio IKIM, tiba-tiba dapat call daripada orang JAKIM, staff JAKIM, penerbit JAKIM. Okay. Saya ingat sekarang pun masih ada lagi ikut di JAKIM, unit MAP, Media Elektronik JAKIM. Maksudnya tahun kedua kerja di Radio IKIM, terus dapat offer jadi pengacara. Akhirnya dapat Keluar TV. Syukur Alhamdulillah. Itu kira DJ Siti terima juga? Terima. Tentu saya tak minta sebab katanya di negara Radio IKIM. I see. Dia kata nak cari siapa pemilik suara tu, cek. Menarik je cerita. Sebab nak cari. So dia orang yang datang ke kita. Okey. Itu income in return lah yang kita dapat sebenarnya selepas banyak usaha yang DJ Siti buat kan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, betul. So saya rasa macam berbaloi penat lelah saya tu. So dapat job JAKIM, offer MAP JAKIM. Okey, rancangan tu diterbitkan oleh Media Elektronik JAKIM, MAP JAKIM, MEP, MAP JAKIM, disiarkan ke RTM. I see. Ya, semasa ingat lagi job TV pertama saya, hosting saya buat tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Masa tu bersama dengan Amin Idris. Masa tu Amin Idris tak glamour lagi. Okey. Masa tu level kan Amin Idris. Level lagi. Masa tu Amin Idris pun memang orang tak kenal pun siapa Amin Idris. Okey. Jadi kita buat bersama-sama majlis tilawah Al-Quran. Masa tu ke Kedah pun ada. Lepas tu ke Sabah pun ada. Okey. Jadi beberapa tahun buat majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang kita selalu siar kat TV satu tu kan. Okey. Disiarkan di RTM. Lepas tu saya juga dapat offer daripada MAP JAKIM juga buat rancangan Nasyid TV. Itu disiarkan di TV2. Bila tahu waktu solat Jumaat, lepas solat Jumaat 1:30 sampai 2 buat Nasyid TV. Dia macam carta nasyid lah. Okey, itu terbitan JAKIM tapi disiarkan di RTM 2, TV2. Lepas tu buat rancangan Destinasi Inspirasi. Saya pergi ke seluruh Malaysia buat rancangan tentang mengetengahkan masjid-masjid bersejarah. Banyak sebenarnya. Banyaklah rancangan yang masjid tu mengetengahkan rancangan tu mengetengahkan masjid-masjid yang berusia ratusan tahun. Contoh Masjid Lebok Aceh di Pulau Pinang tahun 1808 kalau tak salah ditubuhkan. Okey. Lepas tu masjid di Langgar di Kelantan yang mana kayu dia tu berusia ratusan tahun tak reput lagi dan dia sebatang panjang tu tak dipotong. Banyaklah bila kita tengok masjid-masjid bersejarah yang berusia ratusan tahun ni memang satu pengalaman yang saya rasa jarang orang dapat. Dan di situ dapat pengalaman tu secara berdepan-depan kan. So saya buat kerata Malaysia lah mencari masjid bersejarah. Dan seni ukiran orang dulu pun memang sangat-sangat halus, sangat unik. Menarik. Okey, itu rancangan tu Destinasi Inspirasi namanya. Maknanya menjadikan masjid sebagai destinasi untuk kita melancong. Yes. Jadi itu disiarkan di TV1. Lepas tu dapat juga ni dia buat rancangan Gema Takbir Malam Raya. Kan kita kalau malam raya kan kita akan tengok TV untuk ya, orang balik raya malam tu. Betul. Masa tahun tu saya beberapa tahun beraya di RTM 1 di Angkasa Puri. Sebab rancangan tu Gema Takbir terbitan JAKIM disiarkan di TV1 8 malam sampai 12.30 malam. Okey, jap. Kira dia kerja-kerja dekat RTM tu dia tak mengganggu jadual DJ Siti dekat Radio IKIM? Tak mengganggu. Okey. Saya tidur waktu kerja lah. Kalau tak pengurusan pun tak luluskan juga. Betul. Tapi waktu agak padat lah kan. Okay. So buat rancangan Gema Takbir dan sampai sekarang rancangan tu ada tapi host ni orang lain lah. Orang lain lah. Berapa lama DJ Siti jadi host untuk rancangan-rancangan dekat RTM tu? Okay, RTM banyak tahun juga dekat JAKIM tu. Banyak tahun juga. Lama lah. Lebih 5 tahun lah. Wow. Okay. So buat rancangan Gema Takbir untuk malam raya. Seronok lah sebab walaupun ialah kita beraya di studio. Betul. Tapi diorang akan jemput artis, ustaz yang akan bertakbir raya. So kita rasa mood raya tu. Kita rasa vibe dia betul-betul. So balik raya bila? Esok tu. Raya kedua, raya ketiga. Itulah sebenarnya hakikat bekerja sebagai harga yang kena dibayar. Yes. Tapi saya seronok. Dan kemuncaknya tahun 2012. Masa tu saya buat Warna Pagi. Okay. Lepas habis on air 6 pagi
pagi sampai 10 pagi. Berlarilah ke Astro. Saya dapat tawaran oleh pihak Astro Asis untuk menjadi pengacara bagi rancangan Ustazah Pilihan. Masya Allah, Ustazah Saya Pilihan. tahu, saya lah hostnya. Ustazah Pilihan yang series 1 tu lah kan? Satu musim tu je. Satu musim. Dah. Masya Allah, wow. Pengacara Astro. Kiranya nak katanya that's the real definitions yang usaha tu tidak akan pernah mengkhianati hasil kan? Nak kena sabar. Sabar. Melalui proses-proses yang banyak di City. Ya, jadi bila saya kenang balik, rupa-rupanya Allah tu menakdirkan saya bekerja di Radio IKIM dulu dan barulah ke TV. Betul. Yang penting akhirnya dapatlah hajat di hati untuk bergelar seorang pengacara TV. Yes, exactly. Kiranya Allah bagi lorong, kita macam dapat imagine kan? And we can connect the dots yang Allah tu bagi DJ Siti duduk dulu dekat dalam Radio IKIM. Supaya orang nampak melalui Radio IKIM ni lah. Orang nampak, oh orang dengar, oh itulah Jakim panggil, Astro Oasis panggil, betul tak? RTM panggil, Masya Allah. Alhamdulillah. So kepada anda semua yang rasa penat, penat mencuba, kadang-kadang kita punya perjalanan kan, ibaratnya macam kita lagi nak dekat ke kilometer yang ketiga, kilometer yang ke-15 contohlah kan. Tapi usaha kita baru sampai 13. Kita dah rasa macam dah lah penat. Tapi sikit lagi kita nak dapat dah, sikit lagi. So kalau kita berusaha sampai ke hujungnya, sebenarnya Allah nak bagi banyak lagi lebih daripada lepas tu kan. Betul. Jadi pada saya sebenarnya kan Izzati dan juga para penonton, ya benar, masa telah berlalu dan kita sebenarnya tak membuang masa pun. Saya tak rasa yang saya bertahun-tahun buang masa, bolak-alik daripada Pahang ke KL setiap minggu, daripada stesen TV ke stesen TV kan. Temuduga pula untuk pramugari dan semua tu tak dapat hanya kerana saya bertuduh. Saya tak rasa itu membuang masa kerana itu menjadikan saya lebih bernilai. Yes, exactly, akan betul. datang. Dan saya syukur kerana Allah memberikan saya takdir yang baik. Melalui journey itu semua menjadikan saya pada hari ini dengan izin Allah Ta'ala. Betul. Alhamdulillah. Dan saya sangat terinspirasi lah dengan prinsip yang dipegang oleh DJ Siti. Sebagai seorang Muslim kan, kita memang kena hidup, kena berprinsip. Bila DJ Siti tolak tawaran, bila dia suruh free hair, tolak. Pramugari free hair, tolak. Pengacara free hair, tolak. Baca berita, tolak. Pembaca berita, semua tolak. Free hair, semua tolak. Hanya kerana nak mengekalkan untuk bertudung. Image bertudung tu. So benda ni tak mudah. Tak mudah. Sebab semua orang dia ada impian dia. Kita ada impian, tapi kita ada juga prinsip kehidupan yang kita kena pegang sebagai seorang Muslim. Dan kalau saya sendiri, saya sangat bangga lah bila ada kenalan kita yang bertindak seperti itu. Macam DJ Siti. Dan mungkin memberi inspirasi lah kepada orang-orang kat luar sana, kepada para hijabista kat luar sana yang mungkin ada konflik antara macam sama dengan DJ Siti, diberi pilihan untuk pilih impian yang kita pasang ataupun personality. Yes. Ataupun mengubah personality. Yang mana nak. Yang mana nak kan. Jadi itulah nak katanya bukan senang nak buat pilihan tu. Betul. Okay. Jadi kita akan teruskan lagi. Kita korek lagi semua rahsia-rahsia. Rahsia-rahsia kehidupan di sini. Kita korek jatuh bangun, inspirasi yang memberi inspirasi untuk semua orang. Daripada DJ Siti, macam mana journey daripada stesen TV ke stesen TV. Kita nak connect the dots lagi. Banyak lagi persoalan-persoalan yang kita nak tanya kepada DJ Siti. Sebab inilah ruangnya untuk anda semua berkenalan, mengenali dengan lebih dekat lagi dengan para penyampai Radio IKIM kita. InsyaAllah kita akan kembali lagi bersiaran selepas ini. Jangan ke mana-mana, bersama dengan kami di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Kembali lagi selepas ini. Welcome back guys. Okay, kita dah pun kembali semula ke rancangan podcast Sit and Seek bersama dengan DJ Siti dengan tajuknya dari stesen TV ke stesen TV. Kita dah dapat connect the dots between satu dots kepada dots yang lain. Kita dah nampak kenapa topik hari ni dari stesen TV ke stesen TV. Okay, untuk kita punya blog yang terakhir ni lah kan, kita punya tagline adalah diskusi bulat merenung hikmah.
Dekat segmen yang terakhir ni kita nak dapatkan sebanyak-banyak hikmah, inspirasi, motivasi yang boleh DJ Siti kongsikan kepada kita semua. Tadi DJ Siti dah ceritakan bagaimana jatuh bangun, mehnah dan tribulasi, segala macam cabaran, segala macam dugaan yang ditempuhi untuk menjadi seorang pengacara TV dan akhirnya berjaya ya, alhamdulillah. Dan DJ Siti juga cerita macam mana pengorbanan sebagai seorang Muslim lah saya katakan. DJ Siti buat tidak menggadaikan maruah agama dan juga bangsa. Maruah agama dan juga bangsa walaupun ada impian yang sangat tinggi disebabkan ada permintaan kena free hair, tapi DJ Siti kuat dengan pendirian, dengan prinsip DJ Siti tu. Mungkin DJ Siti boleh ceritakan untuk yang terakhir ni, kita kongsikan sikitlah hikmah dan inspirasi untuk mereka di luar sana. Okey. Kalau ikutkan tu lah, saya macam bila saya flashback balik, bila Izzati bagi tahu esok kita shoot ya untuk Sing ni. So maknanya untuk hari ni saya flashback balik macam VHS lah ya. VHS kan. Bila saya tengok balik macam saya cepat sangat masa berlalu dan saya macam tak percaya yang saya dah lalu semua tu dan saya boleh kekalkan prinsip ya. Ikutkan masa umur 16 tahun tadi kan saya betul 16 tahun sebagai pengacara, dapat pula offer Nona. Kalau buat Nona saya ingat saya mungkin sekarang saya rasa saya tak rasa saya popular tapi orang kenal, tapi kalau buat Nona tu lagi meletup lah rasanya. Kenapa tolak Nona kan? Kalau baca berita kan mungkin yelah orang kata ayatnya industri kenal lah kan. Saya sanggup sacrifice, maknanya buang prinsip saya. Okay, yang penting ini perut nasi kot saya nak bina kejaya. Kalau saya tolak penyampai berita, pengacara, tak dapat buat kerja idaman saya, maknanya itu kira macam rezeki saya, kejayaan saya kan. Untuk sesuap nasib. Kenapa saya sanggup? Sebab saya fikir sesungguhnya hidup ni adalah tentang kesabaran. Dan saya yakin kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Dunia akan kejar kita. Lambat dan cepat je. Sebab tu sabar tu bukan sehari dua. Sebab ibarat kalau macam kita tengok bangunan bersejarah dalam dunia ni kan, Colosseum di Itali, di Rom Itali ni contohnya, penonton dan Izzati. Untuk membina satu bangunan yang bersejarah, monumen yang terkenal dunia tu memakan masa ratusan tahun untuk siap. Berpuluh tahun hingga ke ratusan tahun untuk siap. Jadi untuk menghancurkan tu hanya sekelip mata. Jadi saya rasa saya mengibaratkan diri saya ni macam pasir yang duduk dan tiram dalam lautan untuk dipolish menjadi diamond, belian yang sangat berkilau dan berharga dan tak tersinar pun walau dicurah lumpur dan pasir. Sabar tu kena ada, dan apa pun yang nak dibuat ya oleh kepada mereka yang menonton saat ini, terutama yang remaja yang masih muda lagi, yakinlah ya, walaupun kita ada impian yang sebesar mana pun, yang pertama tolong jangan gadai prinsip kita. Ya, yakin Allah menyusun hidup kita dengan sangat baik kalau kita jaga Allah dulu. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kita jaga akhirat, dunia akan mengejar kita. Cuma lambat dengan cepat je. Itu sebab sabar tu dia punya harga dia memang sangat mahal. Tapi saya yakin Allah takkan mensisihkan segala usaha kita. Dia ibaratnya macam ni lah Izzati, kalau tanya saya penonton, kita ni nak menang awal ke menang kemudian? Kalau saya suka nak menang kemudian. Kalau menang awal ni kita menang sekejap je. Yang best yang sekejap je. Mungkin kalau masa tu saya buka tudung, okey, yang penting aku dapat jadi pengacara TV, dapat baca berita. Glamour apa lagi kan? Betul. Tapi saya ingat mungkin peluang saya mungkin setahun dua je kan. Tetapi kalau relevan sekejap je. Ya, relevan sekejap je. Tapi kalau kita menang kemudian, Allah akan bagi banyak lagi. Maksudnya saya, kalau dulu saya pergi ke TV, saya dapat TV je. Betul. Tapi rupanya bila saya sabar, Allah nak saya di radio dan di TV. Merasa dua-dua. Jadi penyampai radio, bekerja di radio dan merasa di TV. So saya dapat lebih, saya dapat banyak. Kenapa? Sebab bila kita sabar lama, maknanya kejayaan tu Allah beri berganda. Kenapa? Usaha kita yang lama, penat kita yang panjang ya. Dan harapan kita yang tinggi, itu yang membuahkan hasil yang berpanjangan saya rasa. Dan dia permanent benda tu. Nak sabar tu bukan mudah. Tetapi harga dia mahal, insyaAllah. Ini buat pun luar biasa. Betul. Dia macam memberi semangat tau. Sebab kalau kita tengok sekarang kan, remaja-remaja. Sebab waktu tu DJ Siti, boleh bayangkan DJ Siti umur 18 tahun lagi 16, kan waktu 16, 17, 18. Kalau kita compare lah. Okay, kita memang tak boleh nak compare zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi kalau kita tengok kan zaman sekarang ni, remaja-remaja kita, dia sanggup menggadaikan
agama, prinsip mereka. Dia cakap, tak apalah, aku nak jadi artis, aku nak jadi ni, jadi aku boleh free hair, aku nak free hair. Kan sebab kita tengok banyak je yang apa, dia bertudung, bertudung ataupun asal-asal bertudung tapi free hair semata-mata untuk mengejar impian, kerja. Yes, itu sangat menyedihkan lah untuk kita yang sebagai seorang Muslim, betul. Macam DJ Siti sendiri, siapa yang menjadi penguat? Maksudnya menjadi penguat lah di sebalik keputusan yang sangat berat yang DJ Siti buat ni. Nombor 1 saya, nombor 2 saya, nombor 3 saya dan mak saya dan family saya. Mana diri kita kena kuat. Betul, saya setuju. Saya dan family. Masya Allah, hebat. Kiranya memang diri kita yang kena kuat. Betul, diri sendiri. Kalau lah ibu bapa kita yang macam jangan. Tapi kalau kita sendiri yang tak kuat, tak jadi. Betul. Lagi-lagi dengan zaman remaja yang keinginan kita yang nak cuba semua benda. Betul. Zaman sekarang lagi pula media sosial kan. Dia semua macam nak challenge kan. Nak tengok siapa yang paling up to date, siapa yang paling daring, yang paling berani. Jadi dia lah yang paling glamour sekali. So bila mengenangkan benda macam tu, orang akan sanggup buat apa saja. Kan, buka dudung lah kan. Yang penting aku dapat apa aku nak. Jadi kalau kita berfikir jauh ke depan, ingat dunia hanya sementara. Macam mana hebatnya, menariknya dunia ni hanya sementara. Itu kata bukan akhirat. Sebab tu saya ingat Izzati dan semua pun pernah dengar kan kata-kata betapa nikmatnya dunia ni. Dia ibarat macam jari telunjuk kita celup ke air dan kita angkat hujung titisan daripada itulah nikmat dunia. Sikit je. Yang besar tu 99 tu mana? Tu semua di akhirat. Masya Allah. Dan sebab tu dunia pun saya rasa ni pun ramai orang pernah dengar kan. Cuma macam kita agak lupa. Sebab tu kalau dalam apa-apa nak buat keputusan, saya jadikan ini sebagai asasnya untuk saya buat keputusan kalau nak menimbang sesuatu. Dunia kita letakkan di tangan, supaya kita kalau nak kita boleh ambil adjust. Bila nak kita ambil, tak nak kita letak. Tapi akhirat kita letakkan di kepala kita, junjung, kita jaga. Sebab itu goal kita, matlamat kita yang paling utama. Masya Allah. InsyaAllah. Dan saya bersyukur kerana Allah menadikan saya banyak perjalanan-perjalanan yang sebenarnya memang sangat penat. Tapi penat tu penat yang membentuk saya sampai hari ini. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Subhanallah. Terima kasih Allah sebab menghadirkan DJ Siti untuk berkongsi kisah pahit, manis. Terima kasih jemput saya, Zati. Terima kasih semua kan. Ya Allah, it was really insightful discussion. Sangat soothing. Sangat, InsyaAllah, sangat itulah memberi inspirasi harapnya. Tak banyak sikit je. Tapi bagi saya sangat banyak lah buat semua. Banyak yang kita dapat, banyak yang saya dapat, dan saya mengharapkan yang sama lah untuk para pendengar, para penonton yang baru sahaja mendengarkan kita. Semoga episod kali ini dapat memberi inspirasi khususnya buat muslimah-muslimah di luar sana. Dan jangan cepat putus asa. Ibaratnya kan kita pernah dengar juga kan, kalaulah esok nak kiamat, hari ni ada benih di tangan, Allah kata semai, tabur. Maksudnya jangan cepat mengalah ya. Jangan cepat mengalah. Kita boleh meninggi diri tapi jangan sampai lupa diri ya. Kita boleh merendah tapi jangan sampai hilang maruah. Ya, kita ni pejuang, fighter, bukannya pengalah atas dunia ni. Maknanya selagi mana ada nyawa, berusahalah sampai ke titik terakhir. Hasilnya Allah akan tentukan, akan takdirkan. Masya Allah, itu dia kata-kata sangat puitis DJ Siti kita ni. Selain boleh mengacara, segala yang keluar daripada mulutnya juga sangat puitis ya. Sedap je, baik-baik kata. Ilham dari Allah Ta'ala. Ilham daripada Allah Ta'ala. Betul, terima kasih Allah. Terima kasih para penonton yang sangat-sangat setia mendengarkan kita kan, daripada episod 1 sehinggalah ke episod kali ni. Kepada para penonton yang baru saja duduk mendengarkan kita, jangan lupa kita memang akan bersiaran setiap hari Rabu jam 1:30 hari. Kita ada di YouTube channel kita, di Facebook page, di Spotify, dan jangan lupa untuk follow, like, share, komen dan topik-topik yang menarik yang kalian nak dengarkan, nak kita kongsikan kepada anda semua di seluruh digital platform yang kita ada. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Siti. Sama-sama, terima kasih. Kerana sudi hadir dan memberi a very insightful notes lah kepada kita semua, kepada anda semua. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang teruskan menonton. InsyaAllah kita akan kembali lagi bersiaran untuk episod kita yang mendatang. Nak tahu siapakah panel kita yang akan datang? Kena tengoklah setiap hari Rabu jam 1:30 hari. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kembali lagi kita pada episod yang akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye.
Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayuh bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC. Diskusi bulat merenung hikmah.